Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi tentang definisi menulis dan juga konsep kemahiran menulis. Baiklah, definisi menulis ialah perbuatan mencatat kata-kata dengan huruf dan menggunakan pena seperti pensel, kapur dan lain-lain. Di samping itu, menulis juga bermaksud melahirkan perasaan atau pendapat melalui catatan. Untuk konsep kemahiran menulis pula, merupakan proses penyaluran idea, ilmu atau maklumat secara bersistem yang mengambil kira aspek tujuan menulis, penggunaan bahasa, audiens dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan sekeliling secara menyeluruh. Seterusnya, saya akan beralih kepada peringkat pra-menulis. Peringkat pra-menulis merupakan tempoh persediaan bagi murid-murid untuk melakukan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka pandai untuk menulis dengan kemas dan betul. Ketika tempoh ini, latihan otot-otot tangan jari, koordinasi tangan dan mata diberikan pendedahan kepada murid-murid sejak awal lagi. Berdasarkan kajian Wilma dan juga David pada tahun 1978, aktiviti peringkat pra-menulis melibatkan dan berdasarkan aspek-aspek yang berikut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan juga yang kelima. Baiklah, bagi membolehkan murid-murid untuk membentuk lambang-lambang yang kemas dan juga jelas, pengajaran tulisan perlulah dirancang dengan sistematik, iaitu betik tolak daripada aktiviti pra-menulis yang dilakukan secara bebas. Saya akan menerangkan tentang peringkat mekanis. Pada peringkat ini, murid didapati boleh memegang pensel dengan betul dan murid juga boleh menulis lambang, simbol dan abjad dengan betul. Peringkat mentalis pula ialah peringkat yang paling tinggi. Pada peringkat ini, murid boleh berdasarkan pengalaman cikgu yang telah mengajar lebih daripada 10 tahun, cikgu telah mendapati bahawa segelintir murid ada yang tidak dapat membaca dan mengenal huruf. Tetapi kebanyakannya jika diperhatikan, masih ramai murid yang tidak dapat menulis dengan baik. Contohnya, murid tidak dapat mengeluarkan idea dan menjawab soalan dengan betul. Apabila cikgu menyemak kertas jawapan peperiksaan mereka, ramai murid meninggalkan kosong dan tidak menguasai kemahiran menulis dengan betul. saya akan masukkan bola-bola tersebut mengikut warna. Pertama ialah warna oranye. Kedua warna hijau. Okey. Warna kuning. Warna biru. Dan warna merah. Okey. Mengapa kami memilih aktiviti ini? Ialah untuk menguji kekuatan otot murid, iaitu jari. Apabila murid mahu memasukkan bola ini ke dalam cawan, kita menguji kekuatan otot murid, iaitu jari, untuk memegang penyepit dengan betul. Selain itu, kita juga menguji keamatan penglihatan murid supaya warna bola yang dimasukkan itu sama dengan warna cawan. Seterusnya, kita akan melakukan aktiviti bagi peringkat pra-menulis. Di mana aktiviti ini, murid-murid perlu menggunakan senduk atau sudik dan mengambil bola di dalam baldi ini. Seterusnya dibawa hingga ke kotak ini sambil menyanyi. Bola yang dibawa itu mestilah dimasukkan mengikut bentuk yang sesuai. Baiklah, mari kita mulakan. Ambil bola ni dan dibawa sambil nyanyi. Di kotak. Ambil balik, bawa, lepas dalam kotak. Mengikut bentuk yang sesuai. Kali kedua kita ambil
Inilah cara-cara untuk memainkan permainan ini. Jadi, dari seluruh permainan ini, murid-murid dapat menjadikan otot tangan dan juga otot jari lebih kuat, di mana murid perlu menggunakan dan memegang sendu ini dengan kuat supaya bola yang dibawa itu dibawa dengan seimbang. Jadi cara ini, aktiviti ini menekankan 3 fokus, iaitu telinga, mata dan tangan, di mana tangan untuk membawa bola dengan seimbang, mata untuk memastikan bola tidak jatuh daripada senduk, dan telinga untuk mendengar lagu dan membawa bola ini sambil menyanyi sehingga ke kotak bentuk. Jadi itu sahaja permainan kita untuk kali ini. Jadi kami telah memilih aktiviti yang pertama bagi peringkat mekanis, iaitu memadankan suku kata dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama ialah menampal beberapa suku kata pada tempat kosong, dan yang kedua ialah menulis suku kata dengan betul pada tempat kosong. Dengan menulis, dengan ini murid dapat menguasai kemahiran menulis dengan lebih dalam. Dan juga aktiviti penampalan ini adalah hanya untuk merangsang keseluruhan murid dalam melakukan aktiviti ini. Jadi mari kita selesaikan beberapa soalan tentang suku kata. Yang pertama ialah, jika dilihat pada gambar, merupakan gambar buku. Jadi kita perlu menulis suku kata pada tempat kosong ini, iaitu buku. Seperti yang tiada ialah bu, dan suku kata yang ada di sini ialah ku. Jadi kita perlu tulis ku. Baiklah, begini. Jadi dengan cara yang kedua pula, kita boleh menampal suku kata yang berada di atas meja ini untuk mengisi tempat kosong yang lain. Sebagai contoh, gambar kaki, murid perlu mencari suku kata yang tiada di sini, iaitu mari kita cari key. Murid perlu ambil dan juga tampal di sini. Begini caranya. Sebab kami memilih aktiviti ini dalam peringkat mekanis adalah untuk melatih murid-murid menggunakan penggunaan pensel dengan betul ketika menulis, dan juga murid dapat mengetahui cara-cara membentuk tulisan atau huruf yang betul. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada aktiviti bagi peringkat mekanis. Bagi aktiviti ini, murid-murid perlu menggunakan benang untuk mengikut titik-titik dalam huruf tersebut. Okay, jom kita cuba. Murid perlu menggunakan benang untuk ikut titik-titik yang terdapat dalam huruf yang dibuatlah. Okay, pertama kita buat huruf I. Pertama, letakkan je macam biasa, macam kita tulis kat buku. Lepas tu, ikut je titik-titik yang ada dalam huruf. Macam ni. Dah siap. Lepas tu kita boleh potong lah. Baiklah, huruf kedua pula, huruf Z. Okay, jom kita buat. Okay, letak. So tarik ikut titik-titik yang kita dah buat dekat dalam. Lepas tu tarik slow-slow, perlahan-perlahan. Dah siap. So ambil gunting, potong. Mengapa kami memilih aktiviti sama titik-titik ini? Kerana aktiviti ini dapat melatih murid-murid untuk terbiasa ataupun tahu cara memegang pensel dengan betul. Bila mana murid itu memegang pensel dengan betul, maka murid tersebut dapat menulis sesuatu huruf ataupun nombor dengan betul dan tepat. Baiklah, sekarang kita akan melakukan aktiviti mentalis, iaitu pembelajaran di luar kelas, di mana guru akan memberi kebebasan kepada murid-murid untuk berada di taman sekolah, sekitar sekolah,
Dan guru-guru akan meminta murid-murid untuk memilih apa-apa sahaja tumbuhan yang berada di sekitarnya dan menampalnya di buku serta membina ayat berdasarkan tumbuh-tumbuhan itu. Baiklah, sebagai contoh, mari kita lihat. Murid akan memilih salah satu tumbuhan iaitu daun dan akan membina ayat berdasarkan daun ini. Murid akan menampalnya di buku dan murid perlu membina ayat berdasarkan daun ini. Contoh yang kedua, murid-murid juga boleh memilih salah satu bunga di pokok ini dan membuat ayat. Baca. Jadi, ayat yang pertama ialah daun ini berwarna hijau. Ayat yang kedua ialah bunga ini mempunyai 3 kelopak bunga. Aktiviti yang kami milih ini iaitu pembelajaran di luar kelas akan memberi kebebasan kepada murid untuk menjana idea dengan lebih luas dengan pemilihan kata yang baharu dengan membina ayat berdasarkan tumbuh-tumbuhan yang dipilih. Murid juga akan mendapat keseronokan bersama rakan-rakannya yang lain ketika melakukan aktiviti ini. Yang terakhir untuk peringkat mentalis. Okey, di sini terdapat satu karangan tentang pokok bunga mawar. Kita menyuruh murid untuk baca dan fahami serta menggaris dulu kata kunci. Selepas itu, murid perlu membuat, kita tengok di sini ada 3 perenggan. Jadi, murid akan menulis perenggan yang pertama, perenggan yang kedua dan perenggan yang ketiga supaya murid-murid mudah untuk merujuk pada perenggan-perenggan tersebut. Okey, kita akan menjawab soalan 1. Soalan 1, siapakah yang ternampak bunga mawar itu? Kata kuncinya ialah siapa. Dan kita beralih kepada karangan. Pada satu hari, Amar ternampak sebatang pokok bunga mawar. Jadi, kita akan ambil di sini soalan dan pergi kepada jawapan dia. Dan murid juga perlu menulis di tepi soalan perenggan yang pertama dan baris yang pertama. Jadi, 1.1. Okey. Kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Apakah warna bunga mawar itu? Kata kuncinya apakah? Kita akan tengok kepada karangan. Bunga mawar yang berwarna merah itu. Jadi kita akan tarik dan pergi ke jawapan tersebut. Jadi murid akan tulis di sini perenggan kedua baris ke 1, 2, 3, 4. Perenggan kedua baris keempat. Okey. Yang ketiga, soalan ketiga, berapakah bilangan lebah yang hinggap pada bunga mawar itu? Kata kuncinya berapa? Kita akan tarik. Okey. Dan dia punya jawapan pada perenggan kedua baris ketiga. Perenggan kedua baris ketiga. Mengapa kami memilih aktiviti ini? Dan apakah fungsi kami menulis perenggan dan baris pada setiap soalan? Ia untuk memudahkan murid mendapatkan jawapan dengan tepat dan memudahkan guru juga untuk menyemak di manakah murid mendapatkan soalan untuk mengetahui jawapan murid itu betul ataupun tidak.
Kesimpulannya, kesemua aktiviti yang telah kami lakukan daripada ketiga-tiga peringkat iaitu pra-menulis, mekanis dan mentalis dapat mengatasi masalah murid tidak dapat menjana idea dan menulis ketika menjawab soalan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.